Ani, main kejap. Lu si bang kita yang apa kepala kelok tu, rambut punya lah panjang tu. PKP punya tak potong-potong lagi. Nah, dah. Depan. Bawa balik. Ini dah 30 tahun lebih berlalu. Sekarang saya dah 60. Pada masa tu umur sekitar 24-25 tahun baru. Jadi sudah pastilah dengan umur dan persekitaran yang berbeza itu, pemikiran kita dan pencarian kita tak semestinya sama seperti sekarang, ya. Batang tubuh susuknya masih lagi orang yang sama, tetapi pengisiannya sudah pasti berbeza. Hanya berkahwin dan ada anak, jadi tanggungjawab itu dah berbagai. Nak cipta lagu pada saya tidak ada masa yang khusus sebenarnya. Yang penting ialah sejauh mana keupayaan kita bermain sesebuah alat yang kita gunakan untuk mengiringi penciptaan kita, itu sudah pasti melodi itu boleh terhasil daripada dalaman kita melalui suara kita. Tetapi bila kita berpandukan, bersandarkan pada sesuatu jenis chord seperti gitar ataupun piano, maka ia lebih mudah untuk mengelakkan kita daripada sumbang pitching lari ke, kerana kita mesti berpandukan pada chord-chord dan flow struktur chord yang ada dalam sesuatu melodi yang berjalan itu. Dan itu penting. Dari segi persekitaran sudah pastilah, selagi kita tidak mengganggu orang lain dan orang lain tidak mengganggu apa yang sedang kita nak adakan daripada tidak ada itu, maka itu satu boleh berlaku, ya. Dan setengah orang juga macam saya tak kisah. Kalau saya rasa duduk di taman tu rasa boleh, kat situ je saya belasah. Kadang-kadang banyak masa ni di rumah, kadang-kadang dalam studio paling best lah, kerana tidak ada gangguan. Memang studio tu untuk kita mengadakan benda yang belum ada. Jadi tidak ada tempat ataupun masa yang khusus. Di samping itu, ada baiknya kita guna satu alat perakam. Zaman sekarang biasalah handphone, laptop, komputer. Dan kalau kita dalam studio sudah pasti kita boleh downstream terus record track-track yang berbeza tu dalam studio konsol itu. Jadi very flexible lah sekarang ni untuk itu. Sebenarnya tidak ada apa yang menghalang sangat untuk kita merakam sesuatu bentuk audio. Jangan bimbang dari segi kalau kita dengar macam tak perfect lagi, kerana dia akan banyak proses-proses yang berlaku dalam sebuah penciptaan. Terus bukan menjadi macam kita dengar dalam radio tu jadi macam tu. Kadang-kadang yang tibunya la je dulu. Skeleton, tulang je, tak ada apa lagi. Okey, sini kata belum ada lagi. Satu alat saja yang baru mengiringi. Jadi banyak proses yang berlaku seperti gubahan, siapa nak buat sini kata, siapa yang boleh menyanyi, siapa yang ditujukan lagu tu dia menyanyi. Jadi banyak proses yang berlaku. Jadi yang paling penting, zahirkan dulu melodi itu secara semula jadi, dengan keupayaan kita menguasai alat dan keadaan yang membolehkan kita merakam sesuatu dulu. Itu sudah cukup untuk satu dokumentasi bukti bahawa kita mencipta lagu itu. Ingat, muzik juga lah satu aspek harta intelek yang dikawal dan dilindungi oleh undang-undang di negara ini. Masa terutama pada peringkat-peringkat awal dulu dalam perjalanan karier saya banyak merujuk mendengar persembahan permainan pemilik muzik yang saya rasa tokoh seperti Carlos Santana, good gitaris pada zaman era dia. Jimi Hendrix itu tak boleh cerita kan, dia ikon yang unik by itself. Yang agak kemudian Prince, saya minat Prince. Itu jadi yang lokalnya ni kalau ada pun biarlah rahsia. Dan itulah ada beberapa nama yang untuk tujuan kita melihat sejauh mana kita boleh pergi dan mengambil contoh-contoh yang baik dari musicalism yang mereka bawa. Itu saja, tidak lebih. Di samping itu, dari segi jenis muzik yang saya banyak rujuk adalah muzik orkestra. Kerana muzik orkestra tu dia menawarkan telinga kita mendengar pelbagai jenis alat yang dimainkan secara semula jadi, yang berbagai tone, warna tone, timbre muzik itu, alat ketuk macam mana untuk kita kenal, untuk kita bezakan, alat petik macam mana, alat gesek macam mana, alat. Jadi
dia akan menjurus kepada keupayaan kita mengolah sesuatu untuk memudahkan kita sendiri nanti untuk mengubah sesuatu melodi yang terhasil. Ingat melodi terhasil kosong-kosong kan, lepas tu nak digubah, nak tahu apa alat. Jadi mengenal dan mengetahui range tertentu yang dibawa oleh sesebuah alat itu perlu untuk seorang arranger itu tahu. Apalagi range penyanyi pun dia perlu juga kenal, dan harus ada test dulu kan, test bagi peringkat penyanyi itu untuk menyanyikan sebuah irama itu. Dan selain daripada itu, of course lah, satu salinan melodi itu juga perlu kita yang kita rakam itu beri kepada penulis kata untuk dia mengadakan seni kata berpandukan pada la ataupun jalan cerita yang kita cipta itu. Begitulah, dan proses rakaman itu akan berlaku di studio dan pada masa lain. Alright. Pada asalnya saya tidak tahu membaca not. Dan saya mencipta lagu-lagu yang popular itu pun selama ini pun bukan kerana saya tulis not. Dia datang daripada diri saya sendiri. Tetapi apabila saya nak ubah ataupun arrange benda tu dan menggunakan khidmat profesional lain, sudah pasti saya kena buat notation. Itu memang tugas arranger lah, untuk menulis nota tu untuk dimain dan dirujuk lah. Kalau tak ada arrangement akan nak bagi tahu. Ada juga main bagi tahu okey repeat, boleh juga dalam studio macam tu. Tapi secara tertib dan lebih untuk dokumentasi, lebih baik kita tahu mesti kompeten juga untuk menulis nota pada kertas hard copy untuk dimainkan oleh pemain muzik, sama ada orkestra ataupun combo ataupun band biasa. Saya bukukan saya sebagai seorang pencipta, sebagai seorang pemuzik yang bermain dengan banyak jenis band, seorang pengubah lagu untuk band, untuk combo orkestra pun ada juga, dan pernah juga berkhidmat di Universiti Sultan Idris Tanjung Malim, Universiti Pendidikan. Pengkhususan saya adalah gubahan di sana, dan saya kutip sana sini apa yang telah saya alami itu, dan interaksi saya dengan artis-artis di tanah air, macam mana pengalaman saya dalam studio, macam mana nak mencipta lagu, macam mana nak mengubah, apakah aspek-aspek yang penting untuk ada dalam penciptaan lagu, mencipta seni kata, bermain muzik, konsep-konsep muzik yang ada, sama ada kita mampu bermain nota ataupun tidak. Semuanya saya sentuh dalam buku muzik adalah hati itu. Okeylah, warna. Saya pilih warna putih. Kenapa apa? Kerana warna putih pada saya ialah mengingatkan saya tentang hati mesti bersih, sebersih-bersihnya dijaga. Kerana putih itu memberi kita amaran dan peringatan. Kalau buat kotor akan mudah nampak. Jadi kena sentiasa jagalah keputihan itu. Bukan satu yang mudah, terutama dari segi rohaniah kita. Yang luaran tu kita boleh temunyi, tapi kita dengan Allah Ta'ala tu macam mana? Okey? Putih. Anda mungkin warna lain.